Sebab itulah kita ni sebagai manusia yang wajib menghadapi kematian. Para ulama mengatakan wajib kita ni berwasiat kepada keluarga sebelum datangnya kematian. Wasiat apa? Bukan wasiat harta benda, tidak. Wasiatkan 4 perkara. Pertama sekali, tiap-tiap hari mesti diwasiatkan. Nombor 1, abah kalau mati nanti korang jangan menangis meraung-raung. Itu mesti diwasiatkan. Sama ada mati memang dah dijangka mati ataupun mati mengejut misalnya. Jangan meraung-raung, jangan itu ini, jangan. Sebab tangisan keluarga kita kepada kita yang dah mati, dia memberi kesan di alam kubur nanti. Al-mayyitu yu'adzibu fi qabrihi bimahiha alaih. Mayat akan diseksa oleh malaikat mengikut volume tangisan keluarga dia. Lagi kuat dia nangis, lagi teruk kita kena balut. Tapi kalau nangis sikit-sikit, itu normal. Sedih, berpisah, benda tak sangka, pagi sehat, petang meninggal, itu biasa. Yang meraung, tak boleh, tak dibenarkan. Jadi diorang ni kalau tak dipesan, esok dia tak faham. Jadi pesankan. Abah kalau meninggal, kau jangan jerit menangis apa semua, rakam masuk TikTok lah apa, tak payah. Buat biasa saja. Bukanlah suruh gembira, tetapi jangan meratap. Dia kalau rakan-rakan kita penganut agama lain, dia orang berbeza dengan kita. Makin kuat menangis, makin cepat masuk surga. Kita tak boleh pegang kaedah itu. Saya dulu masa sekolah agama, sekolah saya di Pahang, di Maran. Jadi sekolah tu bawah gaung SMUM, Sekolah Menengah Agama Maran. Kona maut betul. SMUM, seleko maut untuk manusia. Memang maut betul. Selalu orang mati aksiden. Jadi kalau urus jenazah, sekolah agama lah pergi semayang. Bila kami pergi semayang solat jenazah, biasa lepas semayang dapat RM2. Zaman itu lah, dapat RM2. Tiap-tiap minggu kumpul RM2, RM2. Cuka. Satu hari kawan saya, Cina, anak tokek kedai runcit di bandar tu, dia kata, atuk aku mati. Kau datang rumah aku, kau pakai baju daripada kain guni, tutup kepala, kau nangis je. Apa sah? Kau nangis lah, nanti ada upah. Saya ada kena baca doa-doa, aku kena nawaitu soli ke apa. Tak ada. Dia kata kau nangis je. Saya pun nangis lah. Dapat RM5. Wah, ini sudah bagus. Main jenazah nak kena rutuk lah macam-macam. RM2 ni, ini RM5. Saya tak tukar profession masa tu. Tapi saya tanya dia, kenapa orang menangis dapat upah? Kenapa kau upah orang menangis? Dia kata, kami punya kepercayaan, kalau waris atau keluarga kuat sangat menangis, nanti Tuhan akan cepatkan masuk surga. Sebab bising sangat, pening kepala lah. Banyak bising lah. Kasih masuk cepat lah, kasih settle cepat. Pahaman dia lakum dinukum, kita hormat lah prinsip dia itu. Tapi agama kita tidak. Kalau boleh pesan pada anak cucu, nangis biasa. Nabi pun nangis, anaknya meninggal, cucunya meninggal, dia pun nangis. Tapi tidaklah nyanyi-nyanyi salim lah. Tak payah. Itu yang pertama, kena wasiatkan. Yang kedua, kena pesankan pada anak cucu kita. Takut dia tak tahu esok. Mesti pesan, abah ataupun atuk kalau mati, pastikan jangan kurang pada 40 orang semayangkan. Jangan kurang, kena pesan. Dia tak tahu esok. Esok semayang di hospital 3 orang, macam cuci ayam esok. Jangan. Mesti pesankan jangan kurang daripada 40. Apa sebab? Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqulu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Mana-mana orang yang mati yang disemayangkan jenazahnya oleh 40 orang yang tidak syirik kepada Allah, Allah beri syafaat kepada mayat itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu minimum. Lagi ramai lagi bagus. Ada hadis sebut 100. Ma min muslim, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atu kulluhum yashfa'una lahu illa syufa'u fihi. Mana-mana orang yang mati yang disemayangkan oleh 100 orang, maka 100 orang itu akan memberi syafaat kepada mayat ini. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu kalau kita ibas kembali orang-orang yang dah meninggal sebelum kita, yang mana mereka ni jenazahnya disemayangkan oleh lautan orang, kebanyakannya bukan orang kaleng-kaleng, bukan jalan-jalan orang.
Itu adalah pakaian dia tu yang menyebabkan kemuliaan ketika dia meninggal, penuh orang uruskan jenazah dia. Jadi kita doa kepada Allah, kalau boleh biarlah mati di Mekah. Mati di Mekah ni tuan-tuan, bukan puluhan orang semayangkan kita, ribuan semayangkan. Dah lah ribuan. Masjidil Haram pula tu. Baik, itulah kita berdoa. Tapi orang Melayu dia takut mati di Mekah. Tak ilah Allah, pelik kita. Orang lain berdoa nak mati di Mekah, dia siap buat amalan supaya jangan mati di Mekah. Saya pun dapat tahu ada satu amalan yang Tuan Puan Haji cerita. Orang kita dulu dia cari tiang jin. Dalam Masjidil Haram ada satu tiang namanya tiang jin. Saya tak sebutlah di mana tuan cari pula mana tiang tu. Tiang tu yang paling kecil di antara semua tiang. Tiang Masjidil Haram ni besar-besar 2-3 pemeluk. Dia sikit yang mana orang Asia kalau peluk boleh capai tangan. Jadi orang kita dia pergi haji, jadi dia tak nak mati di Mekah. Sebab dia ingatkan lembu dia, ingat kambing dia, apa semua dia nak balik. Jadi dia peluk tiang. Katanya kalau kita peluk tak sampai jari, mati di Mekah. Oh takut dia, sudahlah mati dah, bila lembu aku. Haji, mati di Mekah lah bagus. Dapat syafaat daripada ribuan orang yang semayangkan kita, imam-imam Mekah apa semua. Tapi tak apalah, terpulang mati di mana-mana saja sama saja. Sahabat Nabi 144,000 orang, hanya 5,000 saja yang meninggal di Mekah, Madinah. Yang lain semua meninggal di luar. Kenapa? Kerana dakwah. Kalau kita semua nak pentingkan diri, semua duduk Mekah, siapa nak bangunkan negara, siapa nak majukan negeri, semua nak ganti tasbih di depan Kaabah, tak boleh. Kena keluar juga untuk kita nak majukan tanah air. Itu sahabat Nabi tak semua mati di Mekah dan juga Madinah. Namun kemuliaan mati di Mekah itu tak ada keraguan. Doalah. Yang ketiga, nak kena pesan pada anak cucu kita, meninggal nanti kubur nak kat mana? Kena pesan. Jangan tak pesan, nanti bergaduh lah. Susah betul. Sebab saya ingat yang duduk di sini bukan semua orang sini. Ni ada orang daripada negeri lain, cari makan di negeri Melaka, duduk di sini. Jadi mungkin dia dalam hati dia, katalah dia asal pada Kelantan. Dalam hati perut dia nak juga ke bumi di Kelantan. Tapi tak pernah cakap ke orang. Bila tanya kenapa kau awak ni nak sangat ke bumi di kampung sendiri, dia kata sebab ayah dia di sana, arwah mak dia pun bumi di kampung, adik-beradik dia pun ada seorang dua bumi di sana. Dia ingat agaknya alam kubur ni boleh minum teh tarik, berkumpul, duduk-duduk, buat family day agaknya ya. Benda tanamlah kat mana-mana, berjumpa dia. Tapi lah dia rasa dekat dengan keluarga dia. Senang pesan saja lah. Abah kalau mati esok tanam sekian-sekian. Tapi biarlah wasiat yang munasabah. Mana tidaklah abah kalau mati esok tanam di makam pahlawan Masjid Negara, boleh? Letih kita nak mengejar JPM apa semua macam mana? Masjid Negara, makam Mahmudiyah, makam Diraja Johor Bahru, letih. Ataupun abah kalau mati kau tanam dekat Bakit. Hantar ke Madinah tu. Nak hantar dengan apa? JNT. Nak hantar dengan apa? Yang munasabah sajalah. Tapi eloknya kata Syekh Abu Bakar Al-Munzir An-Naisabur, sebagaimana dalam hadis-hadis yang banyak, yustahabbu an yudfanul mayyiti fil bidadi alladhi tufiya fihi. Sunat hukumnya mengkebumikan jenazah di negeri tempat dia meninggal. Selesai salah. Tuan-tuan meninggal di mana? Meninggal di tengah bercuti dengan keluarga di Australia. Kebuminya ke Australia. Meninggal di England, London, kebumi London. Tapi tak semua negara luar yang membenarkan jenazah daripada warga asing ke bumi tempat dia. Macam di negara China. Kalau betulan ke sana, kalau meninggal, dia tak benarkan. Dia suruh balik. Tanam jugalah di negara masing-masing. Tapi elok, tanamlah tempat mana kita meninggal. Ala hadza kana al-amru ala ahli Rasulillah wa alaihi awamu ahli ilmi wa kadzalika taf'alu al-ammatu fi ammatil buldan. Dan inilah amalan yang dimulakan sejak daripada zaman Nabi-Nabi terdahulu sampailah Rasulullah SAW dan kalangan ulama. Mana dia meninggal, situ dia kebumikan. Sebab itu Nabi kita asal Mekah, wafat di Madinah, kebumi di Madinah. Tidak bawa balik ke Mekah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nak pesankan kepada anak-anak cucu kita ini,
Duit-duit kita ini selepas dibagi-bagikan apa semua esok, ada balance mana-mana, buat sedekah. Sedekah, buatlah sedekah yang jariah. Apa makna sedekah jariah? Jariah ni maknanya berlari. Artinya duit itu mesti bergerak. Contoh, saya selalu pesan kat masjid-masjid. Jumaat hari kemarin kita dapat sumbangan jemaah, tabung, boleh bagi. Orang sedekah RM50, RM10. Kadang-kadang kutipan Jumaat saja start pukul 12 sampai pukul 3, pukul 2 lebih. Ada masjid boleh cecah 7,000, 8,000. Orang bagi duit bukan suruh simpan. Orang bagi duit suruh belanja. Jadi sebelum Jumaat minggu depan, pastikan 8,000 tu selesai. Apa nak dibuat? Paip, bilik air, mana lam mentol tak bertukar. Takkan semua nak pau orang pejabat agama juga setakat mentol tu. 8,000 belanja je. Orang bagi tu, dia nak suruh tengok apa benda. Itu dia panggil jariah. Masalah pengurusan masjid kan bukan semualah, bukan semua. Macam saya sebab saya jaga masjid. Semua kadang duit itu dia bring forward. Akhirnya dalam peti besi, ada masjid dalam peti besi cash saja 60,000, 70,000 cash. Bayangkanlah, tak sempat nak pergi bank, tak sempat musim-musim pandemik ni, bank tak mesra lah macam dulu. Nak kena beratur nak apa, kalau beratus ribu tu dia layan lah juga, boleh special counter. Jadi kadang ada JK masjid malah nak pergi bank, simpanlah dalam peti besi. Puluhan ribu ada. Panggil orang buat kerja pasal cermin, buat partition, katalah harga 7,000, bayar pakai duit RM1. Ikat penuh. Lepas tu kontraktor pun bercinta nak buat kerja kat masjid. Dapat payment kan duit RM1, ikat-ikat, jadi duit raya, penuh. Sumbangan orang, mesti bergerak. Itu dipanggil jariah. Kalau dalam konteks kita sekarang, sumbangan jariah yang terbaik wakaf. Wakaf. Saya ingat di Melaka pun ada dia punya untuk berwakaf tu ada sistem berwakaf. Buat saja wakaf. Benda tu sentiasa digunakan oleh orang. Ataupun tuan-tuan pesankan pada anak cucu, aku meninggal esok pada tolak semua bahagian masing-masing, buat satu pondok dekat Masjid Al-Sultan Abdullah, pondok musafir misalnya. Jadi orang menyinggah-nyinggah ada tempat dia nak duduk, dia nak sambil makan. Selama mana benda tu berjalan, tu dipanggil jariah.